Selamat sejahtera kelas. Saya Cikgu Dewi Sri. Hari ini kita akan belajar kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, kamu pernah belajar kata kerja betul tak? Okey, kita akan gunakan kata kerja dan kita akan belajar lagi maklumat tambahan tentang kata kerja. Okey? Okey, cikgu nak kamu keluarkan buku teks, muka surat 62, kamu sedia dulu. Okey, sekarang cikgu tunjukkan bentuk kata kerja transitif. Okey, apa tu kata kerja transitif? Okey, kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai predikat dalam ayat. Maksudnya biasa satu ayat tu ada subjek dengan predikat, betul tak? Untuk kata kerja transitif ni, bahagian predikat mesti ada satu objek yang terdiri daripada frasa nama. Okey, mungkin boleh gunakan kata nama. Okey, itu maksud dia. Okey, contoh kakak suka menonton drama. Okey, kata kerja ialah menonton, betul tak? Okey, bahagian belakang tu objek dia ialah kata nama. Maksudnya ini bentuk kata kerja transitif. Okey, kalau belakang menonton ada kata sendi nama ataupun kata adjektif, ia bukan kata kerja transitif. Boleh kelas? Okey, sekarang cikgu tunjuk lagi satu contoh. Okey, emas sedang menjahit baju. Okey, yang mana satu kata kerja? Menjahit. Objek dia baju. Betul tak? Okey, sekarang kamu nampak tak? Belakang kata kerja cikgu guna objek iaitu kata nama. Objek yang terdiri daripada kata nama. Betul tak? Okey, cikgu tak gunakan kata sendi nama, cikgu tak gunakan kata adjektif. Kenapa? Sebab ini adalah kata kerja transitif. Maksudnya belakang kata kerja tu mesti kena ada objek dalam bentuk frasa nama. Okey kelas, faham? Okey, kedua ialah kata kerja tak transitif. Okey, apa maksud dia? Okey, kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sempurna maknanya. Maksudnya, kata kerja tu sudah membawa maksud yang lengkap. Kamu belakang ayat tu tak perlu tambah apa-apa keterangan. Okey, itu maksud dia. Okey, lagi dapat berdiri sendiri tanpa objek. Okey, tadi untuk kata kerja transitif, kamu guna kata kerja, belakang ni kamu tambah satu objek, betul tak? Tapi untuk tak transitif ni tak perlu objek. Kamu letak kata kerja, sudah faham apa maksud dia. Okey? Kata kerja transitif ni dia ada dua jenis. Okey, satu ialah tanpa pelengkap, kedua ialah berpelengkap. Okey, sekarang kita lihat maksud tanpa pelengkap dengan berpelengkap. Okey, tanpa pelengkap maksudnya keterangan yang boleh digugurkan. Maksud dia kamu sudah letak satu kata kerja, belakang tu tak perlu keterangan. Maksudnya keterangan tu kamu boleh buang. Kalau berpelengkap, maksudnya keterangan yang tidak boleh digugurkan. Maksudnya kata kerja tu belakang mesti kena ada satu keterangan. Kalau tak ada keterangan, maksudnya ayat itu tidak lengkap ataupun tidak membawa maksud yang tepat. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, sekarang contoh tanpa pelengkap. Okey, cikgu bagi contoh. Mereka berdua asyik berbuat. Okey, yang mana satu kata kerja? Kata kerja ialah berbual. Betul tak? Okey, kamu nampak berbual belakang ni cikgu tak tambah apa-apa. Tapi ayat ni betul ke salah? Ada bawa maksud yang tepat atau tidak? Betul. Okey, mereka berdua asyik berbuat. Maksudnya mereka hari-hari berbuat. Betul tak? Betul. Maksudnya kata kerja ni dia sudah membawa maksud yang tepat. Belakang kita tak perlu tambah apa-apa keterangan lagi. Okey, kalau kamu nak tambah pun boleh, tak ada masalah. Okey, mungkin kamu boleh tulis mereka berdua asyik berbual di dalam bilik. Okey, maksudnya mereka asyik hari-hari berbual dalam mana? Dekat mana? Di dalam bilik. Maksudnya kamu nak tambah keterangan pun boleh, tak tambah pun boleh. Masih membawa maksud yang lengkap. Itu maksudnya tanpa pelengkap. Okey, ini contoh-contoh untuk tanpa pelengkap. Okey, sekarang cikgu ada satu subjek, lepas tu kata kerja transitif dengan unsur keterangan. Okey, tadi cikgu cakap apa? Tanpa pelengkap maksudnya keterangan kita boleh buang, betul tak? Boleh digugurkan. Okey, kita lihat lagi contoh. Semua murid pulang pada waktu petang. Okey, pulang ialah kata kerja. Okey, kamu baca macam ni, semua murid pulang. Ada maksud tak? Maksudnya semua pelajar sedang balik. Okey. Maksud tu lengkap ke tidak? Lengkap. Kamu tak tambah pada waktu petang pun tak ada masalah. Maksud dia masih betul. Okey, lagi adik menangis sepanjang hari. Okey, cikgu tulis adik menangis. Lengkap tak? Lengkap. Adik sedang menangis. Itu maksud dia. Okey, kamu tak tambah sepanjang hari tak ada masalah. Sama Mutu tersenyum apabila dipuji.
Kalau kamu tulis Mutu tersenyum, maksudnya kamu tahu Mutu tu sedang senyum. Kenapa dia senyum? Sebab dipuji. Maksudnya kamu hanya bagi penjelasan untuk kata kerja tu. Tapi kata kerja kalau sudah membawa maksud yang lengkap, kamu tak perlu buat penjelasan lagi. Kamu boleh buang penjelasan dia. Kamu boleh gugurkan. Boleh kelas? Okey, sekarang kita lihat contoh bagi berpelengkap. Okey, berpelengkap apa maksud? Cikgu cakap keterangan tidak boleh digugurkan. Okey, tak boleh buang. Okey. Contoh. Kehidupannya menjadi semakin miskin. Okey, yang mana satu kata kerja? Menjadi ialah kata kerja. Kalau cikgu punya ayat sampai sini sahaja. Okey, cikgu tulis sampai sini sahaja, dia ada maksud yang lengkap tak? Kehidupannya menjadi. Lengkap tak? Menjadi apa? Tak tahu. Maksudnya kata kerja ni tidak membawa maksud yang lengkap. Kalau macam tu, kamu kena tambah penjelasan. Kena letak keterangan baru lengkap. Okey. Kedua, mereka sekeluarga tinggal di Johor. Kata kerja ialah tinggal. Okey, cikgu sampai sini sahaja. Okey, sampai tinggal sahaja. Mereka sekeluarga tinggal. Lengkap tak? Tak lengkap. Tinggal mana? Tinggal dekat mana? Tak tahu. Okey, maksudnya kata kerja ni tidak membawa maksud yang lengkap. Kamu kena tambah keterangan untuk jadikan ayat yang betul. Faham kelas? Okey, kemudian sama. Pengemis itu tidur berselimutkan surat khabar. Okey, kata kerja ialah berselimutkan. Okey, sampai sini sahaja. Okey, apa maksud dia? Pengemis itu tidur berselimutkan apa? Tak tahu. Dia berselimutkan apa? Tak ada maksud. Okey, kamu kena tambah keterangan surat khabar. Baru kita boleh faham apa maksud ayat tersebut. Okey, boleh? Okey kelas, sekarang kamu sudah tahu kalau berpelengkap tu kita mesti tambah satu keterangan. Okey, kena bagi penjelasan baru kita faham, betul tak? Okey, tapi penjelasan tu untuk berpelengkap dia ada 3 jenis. Okey, maksudnya kamu boleh tambah kata adjektif, boleh tambah kata sendi nama ataupun kata nama untuk jadikan ia sebagai ayat yang lengkap. Okey, contoh macam ini. Okey, ini untuk adjektif. Okey, cikgu, saya berasa yakin. Okey, saya subjek, berasa ni kata kerja. Okey, kalau cikgu sampai sini sahaja, saya berasa. Ada maksud tak? Tak ada maksud. Berasa apa? Tak tahu. Okey, kamu boleh tambah keterangan ataupun penjelasan yakin, iaitu kata adjektif. Kamu boleh tambah kata adjektif, jadikan ayat yang lengkap. Okey, boleh? Okey, kedua ialah kata sendi nama. Maksudnya keterangan tu kamu boleh tambah guna kata sendi nama. Okey, contoh bapa saya subjek. Pergi ialah kata kerja tak transitif. Okey, cikgu sampai sini sahaja. Okey, bapa saya pergi. Ada maksud tak? Tak ada maksud. Kamu kena tambah penjelasan, betul tak? Okey, kamu tambah ke Pulau Pinang. Ke Pulau Pinang ni ialah frasa sendi nama. Maksudnya kamu gunakan kata sendi untuk jadikan ayat yang lengkap. Boleh? Okey, yang ketiga, kamu boleh guna frasa nama ataupun kata nama untuk jadikan ayat yang lengkap. Contoh, dia menjadi pelakon terkenal. Okey, cikgu sampai sini sahaja. Kata kerja menjadi sahaja. Dia menjadi. Menjadi apa? Tak ada maksud. Betul tak? Kamu boleh gunakan kata nama ataupun frasa nama untuk jadikan ayat yang lengkap. Okey, maksudnya untuk pelengkap kamu boleh guna kata sendi nama, kata adjektif dan kata nama. Boleh kelas? Ini tiga-tiga ialah untuk berpelengkap. Okey, secara keseluruhannya ini bentuk frasa kerja tak transitif. Maksudnya depan dia ada satu kata bantu, ada kata kerja tak transitif, lepas tu diikuti dengan kata sendi nama ataupun adjektif ataupun kata nama. Okey, ini bentuk tak transitif. Kalau transitif, bentuk dia macam ini. Dia ada satu kata bantu di depan, lepas tu kata kerja transitif, terus objek ataupun penyambut. Okey, ada objek. Boleh kelas? Ini perbezaan antara dua-dua kata kerja transitif dan tak transitif. Okey, kamu kena tahu apa kesalahan umum yang berlaku dalam kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, macam mana kamu nak cari apa kesalahan yang berlaku? Okey, untuk memudahkan pelajar, kamu boleh lihat imbuhan. Okey, kamu boleh tahu okey macam mana kita nak mengenal pasti ia adalah kata kerja transitif. Okey, kamu boleh tengok imbuhan. Kalau ada ayat tu ada menggunakan kata kerja yang ada imbuhan ini men-ai, menkan, memperkan, memperai, ini semua ia adalah kata kerja transitif. Okey?
Untuk kata kerja tak transitif, kamu boleh tengok imbuhan ni. Kalau ada imbuhan ni, kata kerja yang gunakan imbuhan ini, maksudnya ia adalah kata kerja tak transitif. Okey kelas, sekarang kita lihat kesalahan yang terdapat dalam kata kerja transitif. Okey, pertama penggunaan kata sendi nama selepas kata kerja transitif. Maksudnya, tadi cukup bagi tahu kan, untuk kata kerja transitif, belakang tak boleh ada kata sendi nama dan kata adjektif. Tapi ayat ni kamu lihat, Encik Lim mendiami di Bandar Baharu Sungai Long. Okey, mendiami ialah kata kerja, belakang ni sudah tambah apa? Kata sendi nama. Ini betul salah? Salah. Sepatutnya kamu kena buang ini jadikan Encik Lim mendiami Bandar Baharu Sungai Long. Baru objek dia menjadi kata nama. Boleh kelas? Okey. Okey, kesalahan kedua, penggunaan kata kerja transitif tanpa imbuhan. Okey, contoh Haji Nasir sedang pandang lukisan itu. Okey, yang ini ialah kata kerja transitif tapi tak gunakan imbuhan. Betul tak? Salah. Kamu kena gunakan imbuhan. Haji Nasir sedang memandang lukisan itu baru betul. Okey? Kesalahan yang ketiga, penggunaan kata adjektif selepas kata kerja transitif. Okey, contoh Ahmad telah menendang kuat-kuat bola itu. Menendang ni kata kerja transitif, kamu guna kata adjektif. Betul tak? Salah. Kan kata kerja transitif kan tak boleh guna sendi nama dengan adjektif, betul tak? Okey, kamu tulis Ahmad telah menendang bola itu kuat-kuat. Ini sudah menjadi frasa nama. Yang keempat, kata kerja tak transitif yang berimbuhan berkan tidak boleh diikuti dengan kata sendi nama. Okey, maksudnya itu kata kerja tak transitif tu kamu guna imbuhan berkan, belakang tak boleh ada kata sendi nama. Contoh, Pak Yusof bermandikan dengan peluk. Kamu guna imbuhan ber, kan? Belakang kamu guna kata sendi, salah. Tak boleh. Kamu kena tukar, Pak Yusof bermandikan peluk. Okey, kalau memandikan, mandikan apa? Terus peluk. Jangan guna kata sendi nama. Okey, yang kelima, penggunaan kata sendi nama selepas kata kerja tak transitif. Okey, contoh, Cik Min akan berjumpa Cikgu Jue. Okey, kamu guna berjumpa tapi tak ada dengan. Okey, kamu tak gunakan kata sendi nama. Betul ke salah? Salah. Kamu kena Cik Min akan berjumpa dengan Cikgu Jue baru betul. Kalau ada ber kan, baru jangan guna dengan. Sini ada ber sahaja, kamu boleh guna kata sendi nama. Okey, lepas tu kesalahan yang keenam yang terakhir, tidak meletakkan kata sendi nama selepas kata kerja tak transitif tanpa imbuhan. Okey, kamu guna kata kerja tak transitif tapi tak ada imbuhan, belakang dia kena ada kata sendi nama baru betul. Contoh, ayah tidak akan pulang rumah tengah hari ini. Okey, yang ini ialah kata kerja tak transitif tapi belakang dia kamu tak guna kata sendi nama, salah. Sepatutnya kamu kena tukar, ayah tidak akan pulang ke rumah tengah hari ini. Okey, maksudnya lepas kata kerja ni kamu gunakan kata sendi nama. Kenapa? Sebab kata kerja tak transitif yang kamu gunakan ini tak ada imbuhan. Okey, tak ada imbuhan, kamu kena guna kata sendi nama. Boleh kelas? Faham? Okey, cuba harap kamu faham. Okey, lepas ni kita akan buat latihan. Kamu boleh buka video yang seterusnya.